Selamat pagi. Selamat sejahtera. Waalaikumsalam, teacher. Dengar ke? Selamat sejahtera. Dengar. Dengar, teacher. Okay, kita baca doa dulu. Okay, so kita mula Sorry lambat. Okay, kejap. Present. Nampak ke? Dah keluar ke? Dah cikgu. Nampak, Cikgu dah teacher. share, nampak ke? Dah, teacher. Nampak. Okay. Alright. So hari ni kita sambung. Mana kita berhenti? Okay. Kita sambung dengan chemical properties of carboxylic acid. Alright. So carboxylic acid can be produced from the oxidation of alcohol. Right, ethanol acid is produced when ethanol is oxidized by oxidizing agents. So kita boleh guna sama ada acidified potassium manganate 7 ataupun kita boleh guna acidified potassium dichromate 6. Okay, so dia punya persamaan dia, equation dia, kita ada C2H5OH, ini adalah untuk ethanol, C2 2C ethanol, okay, plus in bracket O. So in bracket O ni means agent pengoksidaan. So kita akan dapat asid karboksilik Dia punya kumpulan berfungsi dia mesti ada kat belakang dia C double bond O OH. Macam tengok. Okay. Ni kumpulan berfungsi bagi asid karboksilik C double bond O OH. Kemudian baki dia kita dapat air. Okay, so kita balancekan persamaan nanti kita akan letak 2 lah kat depan ni. Okay, sebab bilangan O dia ada 1, sini 2 darab O dari 3, so sini pun ada 1, 2, 3 O Okay, do you know, so kita kat sini reflux method is to ensure kita guna kaedah reflux. So macam mana gambar rajah dia, kita boleh rujuk muka surat 94 ni. Figure 2.15, ethanol oxidation reaction by oxidizing agent through reflux. Okay, a Liebig condenser that is fitted upright into a round bottom flask will condense ethanol vapor to liquid ethanol. Okay, liquid ethanol flows back into the round bottom flask to react completely with the oxidizing agent. Right. So ni adalah kaedah macam mana dia nak mengoksidakan ethanol. Okay, dia guna agent pengoksidaan. So gambar rajah dia seperti ni lah, kamu lihat dalam gambar ni Okay, the chemical properties of carboxylic acid are studied through the chemical reaction of ethanoic acid. Okay, the chemical properties of carboxylic acid are determined by the carboxyl. So kita lihat yang belakang ni yang C double bond OOH ataupun kita tulis COOH. Two important chemical reaction of carboxylic acid. Okay, first reaction as an acid, second reaction with alcohol. Okay, first one, chemical reaction of ethanoic acid, CH3COOH. So A, carboxylic acid react with base. Okay, so kita akan dapat carboxylate salt and water. Okay, dia punya persamaan dia untuk base. Okay, base ialah copper oxide. Kita ambil contoh copper oxide So ni adalah base. Okay, dia belum jadi alkali. Okay, dia adalah dalam bentuk base. So dia masih dalam keadaan pepejal So kita tambahkan dalam carboxylic acid. So apa yang berlaku ialah
Okay, so nanti kita akan pecahkan dekat sini Cu dengan O kita akan dapat Cu. Sekejap. Okay, Cu kita akan dapat Cu2 plus. O kita akan dapat O2 minus. Okay, yang ni kita akan potong dekat belakang So, yang depan ni dia akan jadi CH3COO minus. H kat belakang dia akan jadi H plus. Okay, hidrogen kumpulan 1, so H plus. H plus dengan O2 minus. Okay, so dia bergabung dia dapat jadi produk baru, air H2O. Kemudian kita ada CH3COO minus. Okay, CH3COO minus dengan Cu2 plus. Okay, so kita akan cross. Kita akan dapat CH3COO. Okay, kita nak letak 2 kat sini. Buat bracket dulu. Okay, buat bracket supaya dia CH3COO2 Cu. Okay, so balancekan nanti. Kita akan lihat dekat sini ada 2. Okay, so 2 kat sini means CH3COO ni ada 2. That's why dia letak 2 kat depan ni. Right, so dah jadi balance. Okay, kemudian B, carboxylic acid with metal carbonate. Okay, so macam mana nak buat, sama juga kaedah dia. Kita pecahkan dulu di belakangnya. So kita akan dapat CH3COO minus. H kita akan dapat H plus. Okay, metal carbonate means ada metal, ada carbonate. Metal ialah sodium, CO3 adalah carbonate. So kita potong. Okay, so kita ada Na plus. Kemudian kita ada CO3 2 minus. Alright, so kita akan tukar pasangan dia. Okay, tapi sebab dia ada carbonate, so biasa kita dah belajar sebelum ni, kalau carbonate dia memang akan hasilkan carbon dioxide gas, CO2. So CO3 kat sini dah jadi CO2, sini ada lagi 1O. 1O ni nanti dia pergi dekat H. So dia akan form H2O. Okay, sebab kita ada H plus, kita ada O2 minus. Kalau kita cross, kita dapat H2O. Okay, 2 lagi O dah bergabung dekat sini, CO2. 1 lagi O pergi dekat H. So dia bergabung jadi H2O. Okay, yang tinggal sekarang ni Na. So CH3COO. Okay, dia akan bergabung memang dekat belakang Biasa kita letak positif kat depan kan. Okay, tapi sebab ni adalah ethanoic acid. So dia akan bergabung kat belakang. Kita akan letak di belakang CH3COO. Okay, oleh kerana cas sodium ni 1 je, so tak payah letak apa-apa kat sini. Na pun dapat 1. So jadi CH3COO Na. Okay, so balance kan macam biasa. Kita balancekan, tengok bilangan C dulu, kemudian tengok bilangan bilangan H, baru bilangan O. Okay, yang ketiga, carboxylic acid with metal. So kalau metal, logamnya lah. So contoh dia ambil magnesium. Okay, sama juga konsep dia, kita potong dekat belakang. Okay, kita akan gantikan H2 dengan metal minus H jadi H plus. So hasil dia dengan plus kita akan dapat CH3COO in bracket tu magnesium. Yang tinggal H ni akan form H2 gas. Kita tak boleh tinggalkan dalam bentuk H plus je hasil dia. Salah. So dia akan jadi H plus akan bertukar jadi produk baru iaitu hidrogen
gas H2. Okay, so cuba pergi cepat kat sini Nanti kamu ulang kaji balik untuk fahamkan. Okay. Seterusnya, ethanoic acid is a weak acid that partially ionized in water. So kalau kamu baca bila ada perkataan ionized, partially ionized, so simbol dia mesti arrow dia ada dua Dia pergi balik, pergi separuh, kemudian patah balik. Ni sebab dia ada separuh yang terions, ada separuh yang tak boleh nak terions. Partially je. Okay, so CH3COOH minus, okay, kalau dia ionized, so dia akan form CH3COO minus, kemudian dengan H plus. Okay, kemudian constructing the formula of copper 2 ionate. Okay, so macam mana dia jadi? Okay, CH3 kenapa cuma CH3COO minus dengan Cu2 plus. Okay, sama juga konsep dia, kita cross saja. So kita akan dapat CH3. Okay, 2 dah turun ke bawah, so buat bracket. 2 dapat untuk ion ethanoic. Kemudian Cu dapat 1. So nak bagi nama dia, okay, nama dia kita kena mulakan dengan copper dulu. Okay, copper 2 ethanoic. Copper 2 ethanoic. Ethanoic ni daripada perkataan ethanoic acid, dia bertukar jadi ethanoic. Bergabung dengan copper, dia jadi copper ethanoic. Okay, reaction with alcohol. Carboxylic acid react with alcohol to produce ester and water. Ester ni essence dia macam yang kita guna untuk minyak wangi. Kek minyak wangi kan, rasa. So ester tu untuk inilah hasil baru daripada carboxylic acid dengan alkohol. Okay, so hasil sampingan dia air. Okay, asid carboxylic, formula dia CmH2n plus 1 COOH dengan alkohol CnH2n plus 1 OH. Okay, masa kita nak tindak balaskan dia, kita perlukan pembantu. Okay, keadaan yang perlu kita ada ialah asid sulfurik pekat untuk bantu dia sebagai catalyze juga. Okay, bantu dia, so kita akan dapat produk baru iaitu ester. Okay, ester ni digabungkan alkohol dengan carboxylic acid. Okay, nama tindak balasnya, the reaction is called esterification. Pengesteran. Okay, with the presence of concentrated sulfuric acid as a catalyst. Okay, keadaan yang perlu untuk dia berlaku tindak balas kena ada pemangkin. Pemangkin yang kita guna ialah asid sulfurik pekat. So when a mixture of glacial ethanoic acid, glacial ni means dia tak ada air, dia tidak menunjukkan lagi ciri-ciri berasid. Sebab ciri-ciri ya. Firdaus nak masuk. Cikgu dah auto. Tak boleh Tak tahu. Dia kata teacher tak admit. Allah sian. Tak apa teacher, biar je dia. Suruh Fida masuk balik. Jap. Alright, kemudian sama balik When a mixture of glacial ethanoic acid and ethanol with a few drops of concentrated sulfuric acid is heated, an ester called ethyl ethanoate is formed. Okay. So kita ada ethanoic acid. Ni structure formula dia. React with ethanol.
Okay, ni structure formula dia. So apa yang berlaku ialah okay, H dengan OH ni akan bergabung membentuk satu produk baru. Air. Kemudian ikatan kat sini dah putus, so dia gabung. Okay, kemudian dia akan bergabung. So ni hasil yang baru setelah dia bergabung O daripada kumpulan alkohol. Ni O daripada kumpulan alkohol. C double bond O ni daripada kumpulan ethanoic acid tadi. Nama ester tu ialah kumpulan karboksilik yang dikenali sebagai etil ethanoic. Etil tu dapat daripada mana? Etil tu dapat daripada ethanol. Ethanoic dapat daripada mana? Ethanoic dapat daripada ethanoic acid. Okay. So ethyl ethanoate is colorless liquid that has a sweet fruity smell. Biasa soalan akan tanya dia punya ciri dari segi bau. Okay, bau kita tak cakap bau wangi istilah untuk ester kita guna sweet fruity smell. Bau manis buah, bau manis. Alamak. Apa tu ingat baik BM. Sweet fruity smell bau yalah bau manis buah macam tu And insoluble in water, tak larut dalam air. Okay, so ciri dia satu tak berwarna, colorless, bau manis buah, sweet fruity smell, kemudian tak larut dalam air. Itu ciri-ciri ester. Ethyl ethanoate floats forming a layer on the surface of the water. Concentrated sulfuric acid is a catalyst antara catalyze in the esterification reaction. Tindak balas pengesteran kita perlukan asid sulfurik pekat sebagai pemangkin. Okay, sikit lagi kat sini. Chemical properties of other homolog series of carboxylic acid. Okay, so all members of the carboxylic acid homologous series have the same functional group as ethanoic acid, which is carboxyl, C double bond OOH. Thus, other carboxylic acid also show similar chemical property with ethanoic acid. Okay, ni laboratory activity, chemical properties of ethanoic acid. So, apa tujuan dia? Aim to study the chemical properties of ethanoic acid. Problem statement, can ethanoic acid react with metal oxide and metal carbonate? Okay, so ni bahan-bahan dia, kamu boleh study balik nanti Okay, kita teruskan kepada discussion je. Right, name the gas. The gases released when ethanoic acid react with sodium carbonate and magnesium Mg. Okay, so dia nak nama gas. Okay, so let's say CH3COOH react with sodium carbonate and ACO3. Okay, apa hasil dia? Okay, first okay, kita potong yang belakang. Teacher, Ya saya. bukan ke Na2CO3? Ya betul. Okay, kita potong kat sini. Okay, so kita pecahkan. Ada dua lah, kita pecahkan. So yang ni membentuk CH3COO minus, ni H plus. Plus. H plus. Okay, this one Na plus. Dua ni bagi balik dekat carbonate So carbonate ni CO3 2 minus. 2 minus. Okay, so bila ada carbonate, so ingat dia memang akan hasilkan satu produk yang dikenali sebagai carbon dioxide gas. Okay, so CO2 dah ambil daripada CO3, tinggal lagi satu O. O pergi dekat H. So kat sini O gabung dengan H, dapat H2O. Tinggal satu lagi hasil dia yang kita perlu guna Na plus dengan ni. Alright, so bila kita nak gabung
Okay, CH3COO minus ni Na tu duduk di belakang ni bukan duduk di depan. Okay, so Na akan ganti tempat H tadi. So kita akan dapat CH3COO tak ada cas lah, Na. Okay, CH3COO Na. So dia nak gases release. So nama gas dia apa? Carbon Gas apa? dioxide. Carbon dioxide, okay. Kemudian magnesium pula. Tak kena padam ni. Okay, padam. Susah nak padam. Okay. Kemudian kita ambil CH3COOH ni dengan Magnesium. Mg. Okay, kalau yang macam ni kita just tukar je Ada H carbon dioxide. dengan ni. So hasilnya apa? Hasilnya CH3COO2 Mg plus hydrogen gas. Hidrogen Bukan water, bukan Liquid hydrogen. Maksudnya Sebab water lah. dia tak react dengan karbonat ke apa. Oh, ada metal tu kan? Dia kan metal biasa. Okay, ni hasil yang ni. So kita akan dapat CH3COO. Magnesium ni kalau dia punya cas apa? 2 2 kan? 12. So kat sini akan jadi 2 lah. Kena tutup buat bracket. So sini akan jadi Mg plus. Yang tinggal H H2. kat sini. Itu jadi H plus ke? Dia akan jadi H2. Okay, H plus akan jadi produk baru H2. So balance kan nanti kamu nampak dekat etanoik ni 2. Kat sini pun 2. So letak 2 lah kat sini nak balance kan dia. Okay, so hasil nama gas, name the gases. So the first one kita dapat gas carbon dioxide. Okay, and the second one bila dia react dengan magnesium kita dapat Hydrogen gas. okay, so bila name tulis nama je. Okay, tak perlu tunjuk ada persamaan, tak perlu tunjuk formula, tulis nama saja Nama untuk gas yang pertama, gas carbon dioxide, gas yang kedua, hydrogen gas. Okay, yang kedua, name the salt produced when ethanoic acid react with magnesium. Apa nama produk? Kalau yang magnesium ni, nama produk dia apa? Ethanoic magnesium. Terbalik tu. Magnesium ethanoic. ethanoic. Magnesium ethanoic kan? Yes, walaupun magnesium tu di belakang, kita akan letak nama yang positif tu di depan. Magnesium ni daripada ethanoic dia akan jadi ethanoate. Magnesium ethanoate. Okay, kalau sodium carbonate tadi kita dapat ni kan. Sodium ethanoate. So nama dia sodium ethanoate. Sodium ethanoate. Kalau dengan copper oxide ni base. Copper tu ethanoate. So kalau kita potong kita nak ambil copper ni nanti. Copper akan duduk tempat belakang. Nama dia ialah copper Copper tu ethanoate. Copper tu ethanoate. Dah boleh agak dah nama hasil dia. Okay. Number 3, write the reaction equation between ethanoic acid and magnesium, sodium carbonate, copper oxide. So write the reaction equation, persamaan tindak balas. So persamaan tindak balas yang kita buat ni tadilah. Okay. So ni dah faham kan? Ni tak payah tunjuk lah iPhone ada dalam buku teks. Okay, sekarang ni cikgu nak terus kepada exercise. Ni nampak ke? Boleh nampak?
Boleh teacher. Nampak. Alright, so kita sambung exercise. Okay, ramai yang belum hantar mungkin sebab belum lagi faham betul-betul. Okay, tak apa, so kita bincang terus jawapannya. Okay, yang mana korang yang dah buat tu, ada yang lompong-lompong tu, boleh terus isi Okay, so cuba ambil merah sekejap. Okay. Right, the diagram below shows conversion octane. So octane C8H. Apa? 18. Dia ni 18. Okay. Kemudian proses X. So dia tak bagi tahu proses apa. Produce hydrocarbon P and hydrocarbon Q. So what is homologous series and general formula of octane? So homologous series ni kumpulan berfungsi dia apa? Sebab dia ana kat belakang ni in. So dia adalah alkane. Okay. Alkane. So this one correct. Second, general formula. So general formula dia minta formula ARM bagi kumpulan alkane. So CnH2n plus 2. Okay, correct. In process X, octane is passed through a heated catalyst to produce two new hydrocarbon P and Q. So what is process X? So kamu boleh refer buku teks. Okay, textbook page 68. Dia ada tentang proses cracking. Ni adalah baru dalam KSSM. Okay. Okay, baru dalam KSSM. So kamu boleh refer balik soalan 68 ni, proses cracking. So dia melibatkan molekul hidrokarbon yang besar. Okay, bila besar dia boleh pecah menjadi molekul yang lebih kecil. Okay, so bila dia pecah jadi molekul yang lebih kecil, okay, proses X ni cracking. So dia akan pecah kepada dua, which is alkane and another one alkene. Okay, cuma kita tak tahu berapa karbon dia. Okay, clue dia sekarang cuma kita tahu satu alkane, satu alkene. Okay, this one cracking, correct. Okay, state the condition for process X. So dekat muka surat 68 tu dia dah mention untuk proses cracking berlaku. We have used high temperature 600 degrees Celsius and kita kena ada pemangkin So catalyst yang kita guna ialah a mixture of aluminum oxide and silicon oxide. Okay, this one correct. Right, the statement below shows the chemical properties of hydrocarbon P and Q. So clue ni kelas, yang ni kena tengok betul-betul supaya kita boleh identify how many carbon for alkane and alkenes. Okay. Alright. Okay, first statement. Bunyi apa tu? Okay, first statement, hydrocarbon P decolorize brown color of bromine water. So, this one clue untuk kumpulan berfungsi bagi Alkene. Kumpulan berfungsi. Kemudian yang second one, complete combustion. Kalau this one alkene, this one mesti alkane. Complete combustion of 1 mole. 1 mole hydrocarbon Q produce 4 mole carbon dioxide.
So clue kat sini dia nak bagi tahu alkane ni menghasilkan 4 mol carbon dioxide. So kalau kita buat samaan kat sini ada Q yang kita tak tahu berapa C plus kita nak bakar mesti kena ada oksigen gas O2. So nak panah dia hasilkan 4 mol, produce 4 mol CO2. Bila kita nak bakar kumpulan alkane ni, kita akan dapat 2 je hasil dia, carbon dioxide and water, H2O. So clue kat sini kamu akan lihat C ni, dia kata 4 mol, means 4 ni untuk C. Kat sini mesti C4. Tu clue dia so kalau alkane means C4H10. H10. H10. So kalau C4H10 ni react with oxygen gas, kita memang akan dapat 4 mol carbon dioxide sebab kita nak balance persamaan 4 ni nanti. So memang kita akan dapat 4 mol carbon dioxide. So kita dah dapat clue yang kedua untuk alkane, kita dapat C4H10. So cikgu akan letak kat sini. Ni tadi. So yang mana Q Q alkane, P alkene. P ni alkene, Q ni alkane. Dan daripada clue tadi kita dah dapat tahu alkane ni C4H10. Seterusnya kita boleh kenal pasti alkenes. Sebab tanah okten ni C8H18. So kalau kita buat kat atas ni, nampak sikit sini ada P, sini ada C4H10. Kamu rasa-rasa dah boleh dapat P tak? Boleh. Boleh. Dia pecah pada 2. So P ni ialah C, nampak 4 dah ambil. Kita ada 8, 4 dah ambil. Baki dia tinggal lagi 4. H10. Daripada 18, 10 dah ambil. Tinggal lagi 8. 8. So C4H8. So kita dah boleh jawab. Yang ni kita tak tahu lagi. So tinggalkan. Ni tinggalkan. Kita boleh jawab yang D. Kenapa ni salah? Sebab ni dia tak 6 dengan 2. So salah kat sini lah. Sepatutnya C, P tadi C 4H8, Q C4H10. So ni sepatutnya hasil dia. Alright. So sekarang number 1. State the name of hydrocarbon P. Bila kita dah buat yang soalan bawah, baru kita boleh letak nama P tu apa. P tu ialah Butene. Butene. Ni ialah Butan. So name nama ni ialah butene. To which homologous series does hydrocarbon P belong to? So dia kata belong to alkene. Good, correct. Explain kenapa P tu belong to alkene. Explain why. So kalau kamu lihat dekat clue dia kata ini decolorized brown color. So kita boleh mention kat situ because alkene is Saturated hydrocarbon.
carbon. So bila unsaturated ni lah yang boleh menyah warnakan air bromine. So because alkene is unsaturated hydrocarbon, that will can be colorized the bromine water. Macam tu lah format faham kan? Brown color. Kena sebut dulu warna sebelum dan selepas brown color of bromine water. Okay. Kemudian yang ketiga, write the equation for the reaction between hydrocarbon P with bromine. So hydrocarbon P tadi butene. So kat sini kena betulkan lah, sini ialah C4H8. H C4H8 plus Br2. So kita letak C4H8 Br2. Tambahkan saja sebab addition. Tambahkan saja. Next, number 4. To which homologous series does hydrocarbon Q belong to? So hydrocarbon Q belongs to alkane. Okay, good, correct. Because, okay, kenapa? Sebab kita mention dari segi proses dia. Okay, because the cracking process produce an alkane and alkene. Since hydrocarbon P is unsaturated hydrocarbon, so Q must be a saturated hydrocarbon. Sorry ya, tulisan buruk. Okay. Ini adalah reason kenapa kita boleh tahu Q tu adalah alkane. Okay. So dia berkait juga dengan kita punya statement kat sini. Okay. Daripada clue yang dia bagi tu. So kita kata Q belongs to alkane because the cracking process produce an alkane and alkene since hydrocarbon P is unsaturated hydrocarbon. So kita kata hydrocarbon Q must be a saturated lah. Satu saturated, satu lagi unsaturated. Okay, number 5. State the name of hydrocarbon Q. Explain your answer. So kita kena namakan hydrocarbon Q. Hydrocarbon Q ialah butane. Okay, explain your answer. Kenapa kita boleh dapat butane? Daripada clue yang kedua tadi, statement yang kedua, because contain the hydrocarbon P is already contain what? Contains 4 carbon mole 4 carbon. Because lah tu because 4 mole of carbon dioxide CO2 is produced. Kan? Butane, so nama dia butane. Okay, why? Q contains 4 carbon atoms because 4 mole of carbon dioxide is produced during combustion of 1 mole of hydrocarbon Q tadi.
Okay, 4 mole of carbon dioxide is produced during combustion of 1 mole of hydrocarbon Q. Kita just pusing balik ayat ni. Ni Okay, seterusnya. Write equation for the combustion of hydrocarbon Q. So hydrocarbon Q tadi butane, so kita betulkan kat sini je lah ya. C4H10. C4H10. So plus O2. So kita dapat carbon dioxide and water. So balancekan C4. So sini kena letak 4 lah. Sini 4. H ada 10. Sini baru 2. Okay, sini kena betulkan lah. Kita letak 5. Okay, kemudian balancekan O. So we have 4 times 2. 8. 9/2 Ha, 8 tambah 5. 13. 13/2. 13/2. 13/2. Okay, biarkan dalam bentuk pecahan. Okay, sudah siap untuk soalan nombor 1. Okay, ni macam soalan yang dia tak direct question Yang ni soalan yang memang kita memikir. Okay, bye. Okay, question number 2. The table below shows the formula of 3 organic compounds. 3 organic compound. Korang, lepas ni korang kelapa Ada Google Meet juga ke? Lepas ni rehat je. Rehat Tak apa ke teacher makan masa ni? Tak baca. Tadi kira rehat terlambat start. Alright. Number 2. What is mean by unsaturated hydrocarbon? So ni mudah je lah. Korang kena hafal je lah apa maksud hydrocarbon tak tepu tu. So an unsaturated hydrocarbon is a hydrocarbon that contain at least 1 double bond or triple covalent bond. Okay, betul. Okay, which of the organic compound in the table above is unsaturated hydrocarbon? So the answer is P only. P only. Dia nak yang tak tepu. Bila tak tepu dia nak yang ada double bond. Okay, ni P only. P saja. Kenapa ada R? Okey, yang ni dia ada COOH ni kumpulan berfungsi karboksilik asid dia kenapa? Okey. This one yang belakang ni C double bond OH. Dia bukan unsaturated ni, dia mesti contain at least 1 double bond between carbon atoms. Between carbon atom means C dengan C tu ada double bond. This one C dengan O ada double bond. So this one kita tak kira unsaturated This one bukan unsaturated. Okay. Teacher, if write P cukup ke? Tak tulis organic compound kan? Boleh. P je. saja pun cukup, organic compound P pun boleh. Okay, seterusnya state the homologous series for compound P and Q. So compound P, alkene, correct? Compound Q, alcohol. Okay, because of Q ada kumpulan berfungsi OH di belakangnya, OH adalah alkohol. Okay, next. Compound P can be produced from compound Q through a chemical reaction. Okay. So what is the name of the reaction? Namakan jenis tindak balas. Okay, dehydration, correct. Okay, so P tadi alkene, kita nak hasilkan compound Q. Compound Q adalah alkohol. Alkene nak jadi alkohol. So kita kena tambah air. Tambah air ialah proses compound P can be produced from compound Q. Terbalik. Compound P yang nak hasil daripada Q. Terbalik. Okay. Alkohol nak jadikan alkene. This one kena buang air. Buang air. Kalau alkene nak jadi alkohol, yang ni baru tambah yang ni baru tambah air.
alkin nak jadi alkohol tambah air, proses dia hydration. Alkohol nak jadi alkin, buang air, prosesnya dehydration. Ada D di depan, okay, betul. Write the chemical equation for the reaction. So C4H9OH betul. Okay, porcelain chips, okay, betul. Ada satu lagi simbol tertinggal. Segitiga. Triangle ni nak tunjuk dia ada pemanasan. Kita panaskan porcelain chips. Okay, produce C4H8 plus H2O. Okay. Next, draw the setup of the apparatus for the reaction. Okay, lukis ni dalam exam, make sure lukis dengan pensel pembaris. Okay, tak boleh guna freehand. Nanti tak cantik. Okay, ni cikgu guna freehand lah ikut cikgu. Okay, so this one, kesalahan yang selalu pelajar buat ialah di bahagian mulut dia. Okay, so kat sini cikgu nak sumbat dengan tube Okay. Okay, kesalahan yang biasa pelajar buat ialah mulutnya di depan. Bila kat sini dia menunjukkan seolah-olah tube tu tersumbat. Bila tube tersumbat, kita umpama susah nak keluarkan balik. Okay, so automatically gambar rajah ni akan jadi salah, tidak berfungsi. Bila tak berfungsi, tak dapat markah. Cikgu kena padam balik. Mana pemadam ni? Okay, padam balik. Pastikan mulutnya tu di bawah sedikit. Begitu. Dia keluarkan sikit kabus tu. Alright. Seterusnya, kita tak perlu lukis retort stand. Just letak clamp saja. Okay, ada clamp saja cukup. Pemeriksa nampak clamp ni, umpama dia dah tahu dah ada retort stand yang pegang. Kemudian kita lukiskan porcelain chips. Okay, porcelain chips di belakangnya. Buat tanda arrow kat sini. And then labelkan ini heat. Okay, ni nama dia porcelain chips. Porcelain chips. Okay, ni porcelain chips. Kemudian belakang dia kita ada wool. Glass wool. Okay, glass wool saja salah. Kena ada sock with butanol. Ni kan butanol kan? Butanol. Okay, sambungkan pula. Okay, seterusnya kamu kena buat besen bika besar. Okay, besen. Okay, lagi satu biasanya pelajar dia lukis. Sorry buruk. Ni tak guna pembaris. Okay, biasanya pelajar lukis air kan? Ni air kan? Okay, lepas tu dia sambungkan ni. Satu lagi kesalahan dia ialah dia ada blocking kat sini. Okay, bila blocking kat sini, umpama gas yang keluar tu dia akan terblok kat sini So, cara dia kamu kena padam balik. Padam balik. Okay. So, kita lukis dulu. Pandai-pandai lah masuk dalam tu. Sorry tak cantik. Okay, so yang ni kena kena putus kat situ. Biar ada aliran gas masuk. Okay, so labelkan ni dash ni untuk air. Sini pun ada air. Okay, kemudian ke atas ni gas ke atas ni gas yang terhasil. So kita letaklah ni gas. Okay, ni water. Okay, so dah siap gambar rajah ni Okay, seterusnya D. Draw the structure formula for compound R. Okay, this one kalau ikut cikgu tak suruh buat lagi sebab belum belajar. Tapi sebab kita dah belajar tadi untuk carboxylic acid.
So kita bolehlah buat terus untuk R. R tadi apa? RCH3COOH. Okay, so draw structure formula. So kita draw lah, kita ada C2, okay, CH3, so C ada 3H, C with double bond OH, and then dia kata circle the functional group. So functional group ni yang belakang ni, so cikgu pun circle. Dah tinggal je macam tu. Okay, state the general formula for compound R. Okay, so kalau kamu nak buat CnH2n COOH. Okay, correct. Next, another compound S is the same homologous series as R. S have 5 carbon atoms. Write the formula for S. Okay, so dia kata ada sebatan lain ni. Sila homolog dia sama dengan R. Maksudnya sama dengan R ni ada C double bond OOH lah. Dia kata S ni ada 5 carbon. So, kalau 5 carbon, satu tu dah kena tolak dulu untuk kumpulan belakang ni. Untuk C belakang kita dah tolak dulu. Kita ada 5 C total semua. Tolak dulu dengan C belakang ni. So, kat sini depan dia akan jadi 4 sahaja C. So, jawapan dia ialah C 4, H ada 9. Belakang dia tu mesti kekalkan COOH. Sebab kumpulan berfungsi asid karboksilik dia memang kena fix ni COOH di belakang. So nanti kamu akan kira balik lah total carbon tu mesti kena ada 5. So kita ada 4 kat sini untuk depan, 1 lagi kat belakang. So total dia 5. Kalau macam ni dia ada 5. Tambah lagi sini dah jadi 6. So dia dah lebih. So ni formula yang betul lah. Isomerisma ni belum belajar ni esok lah kot. Okay. Kemudian isomer. Okay, esok cikgu sentuh isomer. Okay, when compound Q is added into a test tube containing acidified potassium dichromate, ni adalah oxidizing agent. Okay, heated a few minutes, chemical reaction occurs. Name type of reaction. So type of reaction is oxidation. Nak balas pengoksidaan. Okay, next. State one observation for this experiment. So untuk acidified potassium dichromate ni asalnya dia orange. Okay, so one observation, orange color of potassium dichromate. Okay, so kita put acidified potassium dichromate terlebih pula solution turns to brown ni teacher. no, orange turns green. yes, turns to alamak kena boleh lari ni, turns to green. Orange color of acidified potassium dichromate 6 solution turns green. Color sebelum dengan color selepas ataupun kamu nak buat ayat lain, the color of acidified potassium dichromate turns from orange to green. Boleh lah. Okay, janji ada warna sebelum, warna selepas tu betul. Kalau guna potassium marganate, purple tu colorless. Kalau guna acidified potassium dichromate, orange to green. Okay, write a chemical equation. So kita ambil chemical tadi tu C4H9OH react with ejen pengoksidan, buat je bracket O. Okay, kemudian okay, bila dia tambah lagi O kat sini,
Okay, oksidas lagi, dia dah ada kohol oksidas lagi, means dia akan hasilkan C double bond OOH, kumpulan yang baru asid karboksilik. So satu C dah ambil kat sini. So sekarang ni yang 4 ni kena tolak lah, satu dia jadi 3. C3 H jadi 7. C3 H7 COOH plus H2O. So balancekan C dulu, C dah balance, C ada 3 tambah 1 4 balance. Balancekan H 10, sini ada 7 8 9 10. Okay, dah balance. O ada 3, 1 2 3 O kat sini, sini ada baru ada 2, letak 2 di depan. Okay, baru balance. Okay, G, write chemical equation for the complete combustion of Q. So macam mana dia nak bakar? Okay, ambil C4 tadi, C4H9OH burns. Mesti ada oxygen gas, O2. Kalau dia bakar, hasil dia cuma CO2 and H2O. 2 saja hasil dia. Okay, balancekan C, 4 kat sini, letak 4. Balancekan H. Okay, kemudian balancekan O. O dia ada berapa? 4 darab 2 ni 8. Apa ni? 6 kat sini 6 darab 2 12 tambah 1 13. So dah balance. Alright. Okay, this one yang kita belajar masa kita form 4. Okay, kita guna M Ra. Itu equation mole, ratio, answer. Okay, equation ni daripada yang ni lah, yang atas ni. Okay, so kamu tak nak salin balik tak apa. Okay, seterusnya mole. Okay, so kita akan kira bilangan mole. So number of mole of C4H9OH. Okay, so bilangan mole untuk bilangan mole dia kita kena ambil jisim 7.4 jisim per dengan relative molecular mass. So total semua ni dapat 74. Ini 74. Okay, sama dengan 0.1 mol. Okay, seterusnya kita buat ratio. Okay, so macam mana nak buat ratio dia? Okay, clue dia dekat sini 7.4 compound Q. So ni compound Q. Okay, dia dah bagi 7.4 gram. Sekejap, biasanya kita tulis maklumat tu di atas. Ni tak boleh padam pula. Okay, biasanya kalau boleh contoh kat kertas lain lah, bila dalam peperiksaan ni jangan contoh dekat jawapan. Okay, ni sebab cikgu nak cepat, so cikgu contoh je kat situ. Okay, so kat atas ni biasanya kita akan tulis maklumat. So kita ada 7.4 gram untuk Q. Kemudian dia kata calculate volume of carbon dioxide, means dia nak V untuk CO2. Okay, so sekarang ni kamu tak payah tengok dah yang lain-lain ni. Kita just compare antara Q ni dengan CO2 je. Okay, kat bawah kita akan tulis mol. So depan ni tak ada apa-apa, so dikira satu lah. Ni 1 mol. This is 4 mol. So untuk buat ratio dia, 1 mol of C4H9OH. Buat nisbah. Okay, 1 mol dengan 4 mol of CO2. So kalau lah 1 mol ni produce C4H9OH, okay,
Kalau 1 mol 0.4. produce 0.1, so 4 mol akan produce 0.4. Boleh Faham Sudah dapat bilangan mol untuk carbon dioxide. Baru kita cari jawapan, answer. So nak kira volume of CO2 sama dengan, kita ambil bilangan mol dia, ambil bilangan mol dia times dengan clue dia seterusnya adalah molar volume of gas. Darabkan dengan molar volume. So kita ambil bilangan mol dia 0.4 mol times 24. So kita akan dapat jawapan 9.6 decimeter cube. Jelas Okay, ada yang nak tahu macam mana dapat decimeter cube? So boleh tengok balik dia punya unit. Okay, kat sini cikgu boleh tulis kat sini 0.4 mol. Okay, kita ada mol kat sini unit dia. This one kita ada unit dia decimeter cube per mol. So apa yang cikgu boleh buat ialah per mol ni dengan mol saja boleh dipotong. Mol dengan per mol potong. So yang tinggal unit dia belakang ialah decimeter cube. So dapat dah tinggal yang ni je, 9.6 decimeter cube. Okay, seterusnya. The diagram below shows series of reaction involving organic compound. Okay, soalan memang familiar keluar macam ni Dia bagi terus gabung alkane, alkenes, alkohol, carboxylic acid, ester semua digabung sekali dalam satu peta. Okay, so korang based on the question, okay, name the reaction 1. Alkene, this one alkene, this one alkene. Alkene nak jadi alkane, propene nak jadi propana. So nama tindak balas dia ialah hydrogenation, penghidrogenan. Okay, tambah je hidrogen, gas hidrogen, sudah kita akan dapat propane. Alright, jelas ke? Ambil colour lain. Jelas cikgu? Jelas Okay. Propene C. Prop ada 3 C. Salah satu C ada double bond. Okay. So bila tambah dengan H2, hydrogenation tu means H2 tambah gas hidrogen. So kamu akan dapat ni dah terlebih, sorry. So kamu akan dapat semuanya dah jadi single bond, ada penambahan H yang baru. Macam tu ada penambahan H yang baru. So apa nama tindak balas dia? Hydrogenation, sebab dia tambah hydrogen. State the condition for the reaction. Condition tu apa? Dia punya mangkin dia, apa suhu dia. So dua-dua kena mention dengan detail. Temperature, nampak ni. Okay. Temperature 180 degrees Celsius. Okay. Dah ada suhu mesti kena ada pemangkin dia. So boleh tambah in the presence of mangkin dia apa? Nickel ataupun platinum. Okay. Nickel ataupun platinum. Okay, as a catalyst. So memang kena hafal kalau ada tindak balas yang menyebabkan ada tulis suhu dengan pemangkin, so memang kena hafal. Okay, next. Write the molecular formula for propane and propene. Okay, this one C3H8. Propene C3H6. Okay, next, combustion propane produce more soot. Explain why. This one kita kena kira peratus karbon lah.
Okay, so nak kira peratus karbon, percentage dia, percentage of carbon in propane C3H8 sama dengan, okay, ada tiga karbon, so 3 darab dengan karbon tu 12. Okay, kemudian bawah dia total semua ni 3 darab 12 ataupun 12 darab 3 sama lah okay, 3 darab 12, lepas tu tambah dengan 8 darab 1. Okay, so dapat jawapan dia. Okay, jangan lupa sebab kita nak cari percentage darab 100%, jawapan dia 81.8%. Okay, kemudian kira percentage of carbon in C3H6. Okay, so cara kira sama. Nanti kamu akan dapat jawapan dia 85.7%. So kat tepi tu tulislah penjelasan dia. Percentage of carbon in carbon by mass. Carbon by mass. Percentage of carbon by mass in propane is higher than propane. Okay. Macam tu Okay, next. See, table below shows the result of a test to differentiate between propane and propene. Okay, so diminta kamu explain why there is a difference in this observation. Okay, so kalau kita lihat kat sini, propene dia boleh menyah-warnakan brown color. Okay, bagi propane brown color remains, so dia tak boleh nak menyah-warnakan warna brown color bromine tadi, so remains, tidak berubah. So kita explain why. Okay, so kat sini propene ni dia ada carbon yang ada double bond, so this is unsaturated. This is saturated. Boleh? Okay, unsaturated ni sama juga dengan maksudnya has double bond between carbon atoms. Saturated pula maksudnya has single bond between carbon atoms. Okay, so kamu ambil salah satu je. Kamu nak explain pasal saturated dengan unsaturated, so tak payah jelaskan double bond, single bond. Ambil salah satu je. Okay, so contoh ayat dia, propene is an unsaturated. Unsaturated. Propane is unsaturated hydrocarbon. Okay. Titik. Okay. So kalau nak has double bond, so tulis kat situ. Kalau kamu lebih suka has double bond, contoh propene is ataupun propene has double bond between carbon atoms. Dah, full stop. Okay. Kemudian apa yang berlaku? Kenapa dia boleh menyawarnakan tadi? Because of addition. Reaction occur. Okay. Kemudian explain pula kenapa yang ni tak boleh. So, propane is a
Saturated hydrocarbon. Okay, so kalau kat atas tadi kamu kata propene has double bond, lepas tu bawah kamu kena explain pula propane has single bond between carbon atoms. Okay, so mesti selari lah. Okay, kemudian bawah dia boleh tulis addition, reaction does not occurs. Tak. Tanah sudah. Boleh. Okay, next. Compound X is produced when propanol is heated gently with acidified potassium manganate 7 solution in reaction 3. So what is the observation? So kalau kamu lihat dekat clue dia ni, dia dah bagi dah. Kalau guna ejen pengoksidaan mesti ada warna. Kalau potassium manganate ni mesti warna purple. So dia nak observation, apa yang kita nampak. So boleh tulis terus, the purple color of acidified potassium manganate. Okay, colorless. Terus dapat. Okay, bila ada reaction means akan adalah perubahan warna. Okay, next. Number 2, name and write chemical formula for compound X. So untuk compound X tadi, apa nama produk dia? X. Ni propanol, dia dah ada OH di belakangnya. So kita ada OH. Kemudian dia tambah lagi dengan ejen pengoksidaan, means buat bracket lah, tambah O lagi. So nanti kamu akan dapat kumpulan fungsi yang belakang ni ialah C double bond OH. Ni adalah kumpulan yang baru iaitu carboxylic acid. Okay, so propanol akan bertukar jadi propanoic acid. Kalau butanol kat sini, butanoic acid. So dia nak minta X tadi tu apa? Name and write chemical formula of X. So X kita akan dapat propanol jadi propanoic acid. Chemical formula. Okay, so kalau pro ni mesti ada 3C. 1C kita ambil dah, letak kat belakang. Okay, 1C kita ambil letak kat belakang. Jadi yang depan tinggal 2 lah. So C2H5 COOH. C2H5COOH. Number 3, compound X can react with magnesium. Write the chemical equation for the reaction. So untuk propanol C2H5 propanol produk X tadi propanoic acid, C2H5COOH propanoic acid. Dia kata dia reaktkan dengan magnesium. Okay, so gantikan kedudukan magnesium dengan H saja. H dekat belakang so kita akan putus kat sini. So hasil dia ialah C2H5COO Mg kan 2 plus, Mg 2 plus, H ni H plus. So letak 2 kat sini, 2. Okay, H bawa keluar dia jadi H2. So seterusnya, name compound Y. Propanol ada OH, react with ethanoic acid. Ni ester. Ester kita sambung belajar esok dengan lebih detail pasal ester. Ni dia kamu akan nampak
dia akan minta one special characteristic. Special means tak boleh lah bagi tahu dia colourless, tak boleh bagi tahu dia tak larut. Sebab benda tu macam normal. Special ni benda yang biasa, yang special, yang lain daripada yang lain. Iaitu ester ni ada bau. Fruity smell. Kita boleh jawab sweet. Apa tadi? Sweet fruity smell. Sweet fruity smell. Sweet fruity smell. Ataupun ada buku guna istilah sweet smell pun boleh. Bau manis. Teacher, sorry teacher. PM dah start dah teacher. Oh ya? Okay. Ya. Dah start lah. Okay, kita kita stop sampai sini. Okay. So yang F ni nanti kamu boleh faham-faham sendiri lah. Etanol nanti akan react dengan oksigen. Kan bila kita buka kan, ni ada alkohol react dengan oksigen. So nanti dia akan produce ethanoic acid. Ethanoic acid tu bau cuka kan. Untuk explain dia. Okay. So itu saja untuk hari ni. Sorry. Okay. Tak faham nanti boleh ni boleh contact teacher. Okay. Stop. Okay. So dah boleh stop dah. Okay, terima kasih semua. Thank you, teacher. Thank you teacher. Ya. Okay. Take care.